Ingat, bantu. Halo Malaysia, halo Sabahan, selamat datang ke YouTube kami iaitu Artbeat Sharing. Terlebih dahulu sebelum saya meneruskan konten saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana betul-betul memberikan semangat kepada saya kerana Artbeat Sharing ini baru saja mula pada bulan lepas, di mana pada masa itu subscriber saya baru saja dalam 6 dan 70, dan hari ini syukur telah pun mendekat kepada 197 subscriber, dan saya berharap pada bulan ini saya mampu mencapai 200 ataupun 300 subscriber. Ingat janji kami iaitu di Artbeat Sharing kami akan memberikan kamu isu-isu dan ulasan yang dimana kami ulas dari sudut akademik. Selain daripada itu, bukan saja isu semasa, kami juga akan sharing berkaitan dengan tips. Kan kami juga akan berusaha untuk mendapatkan speaker-speaker yang hebat untuk kepada anda. Jangan risau, kami akan kupas dari sudut ekonomi, politik, sosial maupun tips-tips yang berguna. Ingat, bantu kami dengan dua perkara. Yang pertama adalah tekan butang subscribe, yang kedua adalah tekan bonceng like, kerana setiap video yang kami upload ini adalah sangat berguna kepada anda. So, baru-baru ini kita pun telah digemparkan dengan satu berita iaitu berkaitan dengan Jatanegara yang telah diubah sesuai dengan satu buku yang dipanggil New Rebirth of Malaysia. Di dalam bawahnya itu adalah Reformasi, Resistance and Hope in Malaysia, di mana saya rasa buku ini adalah bersudutkan pandangan secara perspektif dan juga subjektif berkaitan dengan Malaysia baharu. Apa isu yang ada dekat sini? Isunya adalah buku ini adalah ditulis oleh Kian Wong, berunsurkan ataupun mempunyai info-info berkaitan dengan koleksi pilihan raya pada 2018. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan juga telah dimasukkan untuk merancangkan lagi ataupun menekankan lagi isu-isu reformasi. Bagaimanapun, buku ini telah menjadi kontroversi kerana Jatanegara telah pun diubah suai dan telah pun menjadi Jatanegara yang bukan lagi melambangkan Jatanegara. Dan boleh kamu lihat seperti yang saya telah terahkan dalam skrin anda semua, it's completely 100% berubah daripada Jatanegara asal. Sebelum kita ulas apakah kesan-kesan ataupun apakah tindakan yang diambil oleh kerajaan, eloklah dulu kita belajar apa itu Jatanegara. Mari kita belajar apakah Jatanegara. Jatanegara Malaysia merupakan lambang rasmi kerajaan Malaysia yang telah diperkenankan dan diwartakan oleh Raja-Raja Melayu pada 30 Mei 1952. Reka bentuk Jatanegara telah diusahakan oleh Jabatan Ukur dengan menggunakan 6 warna. Jatanegara menunjukkan bintang pecah 14 menandakan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan yang terkandung dalam Persekutuan Malaysia dan Kerajaan Persekutuan. Bintang bersama-sama anak bulan pula sebagai lambang agama Islam yang diangkat sebagai agama rasmi Malaysia. 5 bilah keris pula sebagai lambang negeri-negeri Melayu yang tidak bersekutu iaitu Johor, Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Bahagian sebelah kiri perisai yang berimej pokok Pinang menandakan negeri Pulau Pinang, dan bahagian sebelah kanan yang berimejkan pokok Melaka mewakili negeri Melaka. Kedua-dua buah negeri tersebut adalah sebahagian daripada negeri-negeri selat suatu ketika dahulu. Dalam 4 jalur yang sama besarnya, di bahagian tengah berwarna merah, hitam, putih dan kuning itu, warna hitam dan putih mewakili warna Pahang, merah dan kuning mewakili warna Selangor, hitam, putih dan kuning mewakili warna Perak, dan merah, hitam dan kuning mewakili warna Negeri Sembilan. 4 buah negeri ini adalah negeri-negeri Melayu bersekutu yang asal. 2 ekor harimau merupakan simbol keberanian, kegagahan dan kekuatan. 3 bahagian di sebelah bawah itu menandakan negeri Sabah di sebelah kiri dan Sarawak di sebelah kanan. Di tengah-tengah ialah bunga raya yang merupakan bunga kebangsaan Malaysia. Cogan bersekutu bertambah mutu ditulis dengan tulisan Rumi di sebelah kiri dan tulisan Jawi di sebelah kanan. Warna kuning pada awan-awan adalah warna diraja bagi duli-duli yang maha mulia, raja-raja. Kami sudah kongsikan kepada anda apa itu Jatanegara, dan hari ini
Saya ingin pula kongsikan kepada anda apakah tindakan yang telah diambil oleh kerajaan menangani hal ini. Kan viewers ataupun mendapatkan satu komersial kepada orang ramai, kerana ini adalah dilindungi dalam Akta 414. Ingat betul-betul ya. Yang kedua adalah kita harus sentiasa peka kepada negara Malaysia, kerana kita adalah berbilang kaum. Kalau dekat Semenanjung kita mempunyai 3 kaum yang sangat besar, iaitu India, Cina, Melayu. Manakala kita pula di Sabah dan Sarawak, kita mempunyai banyak kaum dan juga banyak bangsa. Saya ambil contoh dekat Sabah. Kita dalam Sabah mempunyai banyak kaum, betul? Rungus, Kadazan, Murut, KDMR semua. Kita mempunyai banyak. Suang, Lotun, kita mempunyai juga kaum-kaum lain, kaum-kaum minoriti yang lain. Dalam satu negara Malaysia ini kita mempunyai banyak kaum. Oleh itu, apabila kita membuat statement ataupun apabila kita mengubah sesuatu, kita haruslah peka dengan isu-isu sensitif. Apakah isu-isu sensitif itu adalah kedaulatan raja-raja? Yang kedua adalah berkaitan dengan lambang-lambang yang telah pun dilindungi di bawah Akta 414. Ini adalah sangat penting untuk kita betul-betul peka, betul-betul tahu di mana perkara ini tidak perlu terlepas pandang, kerana once kita sudah sedar, apabila kita sudah mendapat hak kewarganegaraan, kita sudah pun memperakui perlembagaan yang sedia ada. Oleh itu, apa yang tercatat dalam perlembagaan, apa yang telah digubal dalam undang-undang, apa yang akta telah tubuhkan, kita harus obey, kerana dengan adanya akta, undang-undang dan juga perlembagaan ini, maka terjaminlah kesejahteraan dan juga terjaminlah kedamaian di antara semua kaum dekat Malaysia. Oleh itu, dalam penutup ini saya ingin terapkan satu nilai kepada anda semua. Apabila kita membuat statement ataupun apabila kita membuat sesuatu, kita kenalah pertama melihat dari sudut undang-undang sama ada perkara yang kita buat itu melanggar daripada undang-undang ataupun tidak. Dan juga kita harus melihat perlembagaan, kerana dalam sistem kerajaan Malaysia, perlembagaan adalah yang paling tinggi. Tidak ada lagi tinggi daripada perlembagaan, kemudian barulah undang-undang. Kita kena ingat dengan 5 rukun negara yang harus kita amalkan. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Yang ketiga adalah keluhuran perlembagaan. Yang keempat adalah kedaulatan undang-undang, dan kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Dan ini adalah sangat penting untuk kita terapkan dalam nilai kehidupan seharian kita, agar kita sentiasa menghormati kaum-kaum yang lain. Tidak kiralah kaum itu kecil ataupun besar, kita harus menghormati dan juga menghormati agama orang lain dan juga menghormati sensitivity orang lain. Dan yang terakhir adalah ingat, dalam satu negara yang berbilang kaum, kita haruslah sentiasa mempunyai nilai-nilai yang sensitif, sentiasa menghormati orang lain. Dan itu adalah pesanan dari Adbi Sharing. Saya harap dengan kupasan isu ini anda sudah mempelajari sesuatu, bukan sahaja berkaitan dengan isu semasa berkaitan jatah negara, tetapi anda telah juga mempelajari sejarah, iaitu apakah jatah negara itu. Ingat, Adbi Sharing bukan kupas dari sudut politik, tetapi kita kupas dari sudut akademik dan juga pandangan moral. Itulah Adbi Sharing. Dan terima kasih kepada semua. You are the best.